Okey, hari ni Kak Tin nak sampaikan apakah dosa utama para peniaga ini. Jadi apakah dosa? Inilah tajuk Kak Tin nak buat pada hari ni. Hai, Kak Tin kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So, jadi Kak Tin live lagi pada hari ini. Sebentar ya, Kak Tin tengah nak memberi link kepada orang ramai supaya dapat join sekali channel live Kak Tin pada petang ini. Okey. Okey, Kak Tin teruskan. Jadi apakah dosa seorang peniaga? Rasa bersalah kan bila cakap dosa ni? Tapi ini adalah topik yang sangat-sangat utama apabila anda bergelar seorang peniaga. So jadi kata terus kepada poinnya pada hari ini. Siapa yang membuat perniagaan di sini? Siapa yang membuat perniagaan? Dia seorang peniaga, seorang usahawan. Yang ini adalah poin-poin yang Kak Teh nak beritahu kebanyakan peniaga melakukan dosa-dosa ini. Maksudnya kesilapan. Kesilapan sebab kita nak berniaga ni kita kena ada nak kena tahu apa yang kita silap supaya kita boleh perbaiki di masa hadapan. Okey, so poin yang pertama adalah sebagai seorang peniaga. Biasanya orang berfikir apa yang boleh dijual, kita jual. So, jadi yang itu tidak ada masalah. Jadi, bila kita fikir apa boleh dijual, kita jual. So, jadi dalam fikiran peniaga ni biasanya untuk mendapatkan keuntungan. So, jadi apa yang boleh jual untuk dapatkan untung. Tetapi yang menjadi kesilapan besarnya adalah apabila anda menjual pelbagai jenis produk dalam satu masa yang sama. Jadi apabila berlaku macam ni, biasanya anda kata tak apa sebab lagi banyak produk yang jual, lagi banyak untung boleh dapat. Tetapi itulah kesilapan terbesar apabila anda melakukan perniagaan yang berjenis-jenis. Okay, so Kak Tin nak cerita tu apabila Kak Tin dapat ilmu ni, bila Kak Tin dengar dulu pun, first time Kak Tin dengar pasal ni, bahayanya macam ini adalah kesilapan yang besar bila kita melakukannya. So jadi Kak Tin pun masa tu Kak Tin menjual macam-macam juga produk sebab bila kita fikir, yelah produk ni pun boleh bawa untung, produk ni boleh bawa untung. Jadi macam kita banyak. Tetapi kat situlah kesilapan dia. Ini memang benda yang Kak Teh pernah buat dalam 3-4 tahun lepas. Macam-macam produk. Orang suggest produk ni Kak Teh jual. Orang suggest produk ni jual. Orang suggest produk ni jual. Kak Teh tak reti nak menolak. So jadi apabila Kak Teh tahu kesilapan ni, Kak Teh berusaha untuk membetulkan balik kesilapan-kesilapan itu. So okay, so Kak Teh teruskan kepada poinnya. Satu je sebenarnya poin dia yang membuatkan Kak Teh sangat-sangat sentak. Sebab bila Kak Teh dah tahu, Kak Teh rasa macam betul itu benda yang Kak Teh buat selama ni. So anda tertanya-tanya, apakah dosa itu? Apakah kesilapan itu? So jadi yang kesilapannya adalah kita sebagai peniaga tidak fokus kepada perniagaan kita. Okey, sebab fokus ni pun dia ada maksudnya. Okey, kita ambil F-O-C-U-S. Fokus. So jadi maksud fokus ini adalah F refer kepada forget, O kepada other, C kepada commitment, U kepada until success. S tu success. So jadi kita kena fokus sebagai peniaga, kita kena pilih satu perniagaan yang serasi, yang anda rasa sebati, anda rasa seronok, anda rasa boleh pergi dengan bisnes itu, anda pilih satu sahaja
perniagaan sehingga berjaya. Dia tak ada masalah. Macam orang nak melakukan pelbagai jenis perniagaan, tak ada masalah. Tetapi apabila anda baru berniaga ataupun perniagaan anda masih kecil, masih ditakuk lama, belum lagi berkembang. So jadi apa yang anda perlu lakukan adalah fokus. Jadi bila anda fokus, banyak kelebihan yang anda dapat. Pada permulaan Kak Teh pun duk rasa macam mana bila kita fokus pada satu perniagaan, macam mana kita nak develop, macam mana kita nak membesarkan, macam mana kita nak kembangkan perniagaan kita tu. So, bila Kak Teh dalam setahun lebih ni, Kak Teh belajar untuk fokus. Bila Kak Teh dah tahu, Kak Teh dah tersentap sangat pasal Kak Teh kena terasa sebab masa tu kita buat pelbagai benda. Sebab kita rasa kita boleh handle semua. Tetapi itulah kesilapan para peniaga terutama yang baru nak mulakan perniagaan. Sebab apa? Bila kita tak fokus, dia dalam masa yang sama sebenarnya kita tak tahu duit perniagaan kita tu pergi ke mana. Sebab, ini pengalaman Kak Teh lah, Kak Teh cerita kan. Masa Kak Teh buat frozen dulu, Kak Teh bermula dengan 2-3 produk. Jadi, bagi Kak Teh, fokus ini adalah, tak apalah sebab frozen, kategori yang sama, Kak Teh pergi tambah produk. Sehingga satu masa Kak Teh ada 9 produk. Kak Teh ada 9 produk yang berlainan dalam bidang frozen tu sendiri. So jadi apa yang berlaku kepada perniagaan Kak Teh, bukan sahaja tak berkembang, walaupun jualan mencecah 5 angka, tetapi tak nampak duit tu ke mana. Sebab duit untung ni pergi bayar untuk bayar supplier ni. So jadi kat situ pengurusan untuk keuangan memang sangat fail masa tu. Sebab kita tidak fokus pada satu perniagaan. Okay, so sebenarnya setelah setahun lebih Kak Teh fokus pada perniagaan Kak Teh fokus pada apa yang Kak Teh tengah buat. Kak Teh nampak pelbagai benda yang hadir selepas itu. So jadi sebenarnya apakah yang anda boleh dapatkan benefit apabila anda fokus pada perniagaan anda? So jadi poin yang pertama yang Kak Teh dapat adalah bila kita fokus, sangat-sangat banyak idea baru yang keluar. Sebab kita tak fikirkan benda lain. Kita hanya fikirkan satu sahaja perniagaan kita. Tak salah sebenarnya bila kita nak melakukan 2 atau 3 atau lebih perniagaan. Tetapi apabila produk kita tu masih dalam keadaan baby lagi, maksudnya baru lagi, fresh lagi, jadi anda kena fokus untuk kembangkan. Sehingga satu tahap anda dah kembangkan bisnes anda tu sehingga ada orang yang menguruskan. Ketika itu tidak ada masalah untuk anda keluarkan produk yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Okay, so poinnya adalah banyak idea yang keluar. Okay, itu poin pertama. Poin yang kedua, apabila anda mula fokus, skill bertambah. Yang ini memang sangat betul sebab apabila kita buat perkara yang sama berulang kali, skill kita akan bertambah. InsyaAllah. Anda buat dan anda lakukan, memang anda akan rasakan sendiri. Memang masa dulu, masa Kak Teh jual frozen tu juga, masa tu juga Kak Teh kenal dengan produk Forever dan Kak Teh decide nak buat juga perniagaan ni. Nak jadikan, Kak Teh nak jadi seorang usahawan Forever. Masa itulah leader Kak Teh, dia cakap pilih antara dua. Nak teruskan perniagaan frozen ataupun nak teruskan buat business Forever. Masa tu memang dalam keadaan sangat dilema. Sebab Kak Teh rasa sebati sangat dengan frozen tu. Sebab Kak Teh menjual produk-produk yang premium. Yang harganya bukan biasa-biasa lah. Maksudnya
Yalah, bukan yang kuih-kuih muih tu. Kak Teh jual pizza frozen, Kak Teh jual roti canai frozen, Kak Teh jual susu kambing, Kak Teh jual sate kebab, Kak Teh jual bakso. Benda-benda yang premium, harga dia dah agak mahal. So jadi Kak Teh dah develop business tu lebih daripada 2 tahun. Bayangkan, dah 2 tahun lebih, dah nak kira hampir 3 tahun lah Kak Teh kira. Hampir 3 tahun. Bila Kak Teh buat tu, bila nak kena buat pilihan untuk buat pilihan salah satu, nak tinggalkan salah satu ni, memang satu perkara yang sangat-sangat berat. Okay, so tapi Kak Teh decide, maknanya selepas satu ketika Kak Teh decide Kak Teh nak tinggalkan produk-produk frozen tu atas beberapa sebab. Jadi apa yang Kak Teh buat, Kak Teh tidak tinggal secara mengejut. Kak Teh hanya tinggalkan, Kak Teh kurangkan produk. Daripada 9, Kak Teh kurang-kurang. Masa tu dah jadi 6. Sehingga satu ketika, masa tu nak raya, dan ada beberapa appointment mak mertua dekat hospital. Jadi Kak Teh decide nak luangkan masa bersama dengan mak mertua. Jadi Kak Teh drop business Kak Teh frozen tu secara total. Masa puasa tu juga, kebetulan masa tu sebenarnya Kak Teh dah tambah stok untuk roti canai. Sebab masa tu Kak Teh decide untuk kurangkan daripada 9 sehingga ada 4 je tak silap masa tu. So masa yang terakhir, ada 3 lagi produk yang ada di dalam peti. Masa bulan puasa, kami kena balik kampung. Masa tu Kak Teh tanpa berfikir panjang, Kak Teh hanya memberi secara percuma kepada orang untuk clearkan frozen peti sejuk Kak Teh tu. Clearkan, Kak Teh berikan kepada orang sehingga habis stok tu. Dan Kak Teh tutup. Selepas balik daripada kampung, lepas raya tu, kami cuci-cuci peti tu dan kami jual. So bayangkan masa tu first time Kak Teh rasa sangat-sangat seronok. Walaupun sayang, proses untuk Kak Teh menutup bisnes frozen tu memakan masa 6 bulan. Sebab Kak Teh tak boleh nak terus drop bisnes tu, Kak Teh tinggalkan untuk buatkan bisnes yang Kak Teh nak fokus. So jadi Kak Teh sikit-sikit Kak Teh tinggal. Dan Kak Teh maklumkan kepada customer-customer yang setia dengan Kak Teh selama 2 tahun lebih itu. Jadi Kak Teh memberitahu Kak Teh dah tak meneruskan lagi perniagaan frozen itu. So masa itulah first time ever Kak Teh beraya di kampung selama 20 hari. Memang tak pernah seumur hidup. Biasanya balik pun seminggu, lepas tu mula order duk masuk. Memang kita orang macam kata masih kat kampung kan. Sebab dia benda-benda komoditi yang orang perlukan. Terutamanya ayam. Kak Teh menjual ayam Dr. Zainal. Masa tu ayam azin. So jadi benda yang orang makan. Jadi benda yang orang nak. So jadi Kak Teh decide, Kak Teh nak luangkan masa bersama dengan keluarga lebih, masa yang berkualiti. So jadi Kak Teh decide untuk tutup Kak Teh punya business frozen tu. Kak Teh fokus pada business satu lagi. Tapi biasalah along the way kadang-kadang kita tak dapat, ni satu lagi kesilapan ni. Jadi bila kita tak dapat nak jual satu produk tu, produk ni tak laku lah. Okeylah, cuba cari produk lain. Itu pun masalah juga. Sebenarnya bila kita dah pilih produk perniagaan yang kita nak tu, yang serasi dengan kita, yang Allah hadirkan buat kita, jadi sebenarnya kita fokus untuk, kat sinilah apa yang perlu anda buat adalah anda kena fokus untuk menambahkan knowledge. Tambahkan knowledge berkenaan bisnes anda. So jadi bila knowledge bertambah, masa itulah anda boleh menjadi seorang pakar di dalam bidang yang anda buat. So jadi apa yang orang tanya, anda boleh jawab dengan baik, dan poin-poin yang anda berikan itu adalah ilmu yang, knowledge yang memang customer perlukan. So jadi kat situlah pentingnya kenapa kita kena fokus dengan perniagaan. Kak Teh faham, memang bukan senang untuk decide, buat keputusan fokus pada satu bisnes.
Sebab kalau ikutkan itu produk frozen. Masa jual frozen tu juga Kak Teh ada tambah beberapa produk barang kering. Sebab masa tu Kak Teh mula buka booth, Kak Teh aktif dengan aktiviti menjual di booth-booth. Jadi Kak Teh fikir frozen ni dia ada satu limitation. Produknya bila kita letak dalam box putih, dia tidak boleh kekal tahan lama. Terutama kalau nak berniaga macam masa karnival, kita memerlukan 3-4 hari. So jadi macam mana nak jaga stok-stok frozen. So kat situlah sebenarnya kesilapan Kak Teh lagi, Kak Teh pergi tambah lagi produk-produk kering. So jadi Kak Teh ada frozen, Kak Teh ada produk kering. Masa tu Kak Teh memang tidak fokus, memang duit perniagaan entah ke mana walaupun jualan mencecah 5 angka. Memang sangat pening sebab kejap duit keuntungan yang produk ini kita pergi bayar untuk yang dapatkan produk lain. So kat situlah kita tak boleh nak mengembangkan bisnes kita sebab kita tidak fokus. Okay. So jadi itulah kesilapan yang kita buat dan apa yang anda boleh buat dengan fokus. Okay, Kak Teh cerita tadi iaitu 4 poin kesilapan apabila kita berfikir nak jual apa yang boleh jual. Yang kedua, kita nak jual apa yang boleh dapat untung. Yang ketiga, kita jual macam-macam jenis dalam satu masa. Satu lagi kesilapannya adalah bila kita jual satu produk tak laku, kita pun tukar produk lain. Sebenarnya bukan produk itu yang tidak laku, anda yang tidak mempunyai ilmu untuk menjual produk itu. So jadi, dengan fokus apa yang anda boleh dapat ialah anda dapat banyak idea yang keluar apabila anda fokus. So jadi, skill bertambah sebab kita duduk buat ulangan. Kita ulang jual produk yang sama. Tetapi kat sini skill kita nak bertambah, kita kena bila kita menjual tu janganlah sama je. Maksudnya dulu kita jual kita blast semua kat orang kan. Kita mesej seorang-seorang, kita menjual hard sell, terlampau hard sell. Sebab itu pun pengalaman Kak Teh. Sampai orang lari tu tak payah nak katalah, memang ada je orang yang kalau Kak Teh bagi salam pun dia tak nak jawab sebab kami terlalu menjual, terlalu hard sell selama ni. So jadi kat situlah Kak Teh develop, Kak Teh muhasabah balik. Okey, ini kesilapan yang dulu kita buat. So jadi kali ni kita jangan buat perkara yang sama. So jadi Kak Teh alhamdulillah tak ada dah teruk sangat hard sell macam dulu. Kalau hard sell dulu memang kau-kau. Jadi kita kena belajar skill macam mana untuk tackle pelanggan. Okey. Yang itu Kak Teh tak boleh nak cerita sekarang. Nanti insyaAllah Kak Teh akan masuk dalam topik-topik yang akan datang. Okey. Lagi, bila anda fokus, ilmu bertambah. Sebab macam tadilah kan, bila kita dah ulang-ulang buat, kadang-kadang respon daripada customer sangat penting. Sebabnya bila dia respon, maksudnya ada perkara yang penting kita perlu upgrade. Macam Kak Teh juga, Kak Teh memang fail bahagian customer service sebelum ini. So jadi insyaAllah alhamdulillah Kak Teh pun bila ada knowledge berkenaan dengan customer service dan Kak Teh punya service semakin bertambah selepas itu. So jadi apa poin yang terakhir apabila anda fokus adalah anda boleh menjadi pakar. Pakar ni bukanlah bermaksud ada sijil keluarkan, okey kalau jual kesihatan kena jadi doktor. Tak semestinya. Maksudnya anda pakar di dalam bisnes anda. Anda tahu apa yang anda buat. Tak kisah anda adalah seorang dropship, seorang ejen ataupun seorang stokis. Stokis. So jadi tak kisah apa status anda, anda perlu ada ilmu, anda perlu menjadi pakar di dalam bisnes anda. Hai Yanti. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, so sebenarnya Kak Teh dah habis poin topik berkenaan dosa seorang peniaga. So jadi bila kita dah tahu itu adalah
dosa, maksudnya kesilapan, jadi kita jangan buat lagi. So jadi yang ini adalah cara cepat sebab Kak Teh dah lalui dulu. Jadi bagi anda yang nak baru bermula dengan perniagaan, jadi anda perlu fokus dengan perniagaan anda. Anda perlu gain 4 benda ni. Dapatkan idea, skill, knowledge dan anda perlu menjadi pakar dalam perniagaan anda. Okey. So jadi kan Kak Teh suka cerita berkenaan dengan Kak Teh suka bercerita dengan ibu yang telah Kak Teh hasilkan. Sebenarnya ini adalah idea. Idea yang keluar selepas Kak Teh fokus. Walaupun lama dah Kak Teh fokus, sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tak jumpa gentak lagi. Sehingga bila idea terlampau banyak idea yang keluar, dia mendatangkan idea yang memang luar biasa. Kak Teh tak pernah terfikir satu masa Kak Teh akan keluarkan e-book sebenarnya. So jadi yang ini e-book yang Kak Teh hasilkan adalah respon daripada orang-orang customer service lah maksudnya. Orang-orang yang ni sebab dia datangnya idea ini daripada grup bacaan Yasin 40 kali. Grup ini dah setahun lebih Kak Teh handle, dah setahun, bulan 4 tahun lepas, dah setahun Kak Teh handle. Jadi bila kita nak bacakan 40 kali Yasin, 40 kali Yasin tu, kita khususkan niat kepada sekian orang. So jadi orang yang nak dibacakan niat untuknya, dia kena mesej Kak Teh untuk tujuan apa. So daripada situ Kak Teh perasan hampir 80% orang memang mempunyai masalah hutang. So jadi itulah yang membuatkan Kak Teh rasa kuat untuk meneruskan menulis e-book Projek Sifar. Sebenarnya Projek Sifar ni pun adalah idea semasa Kak Teh fokus untuk membuat bisnes tahun lepas. Tetapi Kak Teh tak nampak caranya macam mana. So jadi Kak Teh hold dulu. Sehingga permintaan tahun ini tinggi berkenaan dengan topik hutang. So jadi Kak Teh pun menghasilkan satu e-book. Di dalamnya ada satu sahaja poin yang Kak Teh ambil, iaitu sedekah. Sedekah ni adalah memang adalah ilmu Allah, sangat-sangat luas sebab Kak Teh boleh huraikan topik sedekah ini dengan menggunakan 5 teknik yang berbeza. So jadi yang ini Kak Teh kat bawah ni Kak Teh ada berikan link channel khas untuk pembaca e-book Sifar. Bagi anda yang tidak lagi download e-book Sifar, anda boleh join dulu Telegram ini. Di dalam Telegram ini Kak Teh ada berikan link untuk anda download e-book Sifar, e-book Projek Sifar. Okay. So jadi memang alhamdulillah, memang Kak Teh rasa seronok sangat sebab dah hampir 100 orang yang dapatkan e-book Kak Teh. So jadi anda yang dah dapatkan e-book Kak Teh ni, jadi Kak Teh harap anda share kepada sahabat-sahabat channel Kak Teh ni supaya ramai lagi orang yang boleh mendapat benefit daripada e-book Kak Teh ini. So jadi e-book ini memang Kak Teh khususkan kepada orang yang mempunyai masalah hutang. Tetapi tak ada masalah kalau anda tidak mempunyai hutang. Jadi anda peniaga baru yang tak ada hutang, anda bergaji, mungkin kehidupan anda seorang yang menjaga keuangan, so anda tidak mempunyai hutang, tak ada masalah. Tetapi anda boleh juga dapatkan e-book ini sebab Kak Teh menggunakan konsep sedekah. So jadi macam mana konsep sedekah yang Kak Teh tekankan, anda boleh baca dan anda boleh gunakan untuk tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk hutang semata-mata. So jadi yang e-book ini memang open kepada semua.
yang ingin kalau macam berniaga ingin menambahkan lagi jualan perniagaannya, terutamanya di musim PKP ini. Tadi dah ada announcement yang PKP ini sambung lagi selama 14 hari. So jadi apa yang anda perlu buat, anda perlu gain knowledge. So jadi dalam masa yang sama, anda kena buat kajian bahawa bisnes anda, katakan kalau bisnes anda terjejas dengan keadaan PKP ini, sebabkan mungkin anda ada kedai fizikal, kedai makan contohnya, kedai kedai-kedai fizikal yang orang datang, jadi anda kena fikirkan bagaimana untuk meneruskan lagi bisnes ini dengan keadaan semasa kita. Jadi orang yang membuat bisnes secara offline selama ni, anda boleh fikirkan, anda boleh belajar bagaimana untuk onlinekan bisnes anda. So jadi Kak Teh harap anda tidak rasa runsing dengan keadaan semasa. Apa yang perlu anda buat adalah anda belajar menambah ilmu, terutamanya bagaimana untuk menambahkan sale ketika musim PKP ini. Okey sahaja, itulah topik Kak Teh pada hari ini. Sedar tak sedar setengah jam juga Kak Teh live. Okey, alhamdulillah Kak Teh harap anda sharekan channel ini kepada orang ramai untuk mendapat benefit. Okey. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton dan terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang join live, yang tiba bakir. Jadi anda sharekan juga Kak Teh punya live ini supaya orang ramai mendapat benefit daripada live Kak Teh sepanjang musim PKP ini. Okey, sekian saja daripada Kak Teh pada hari ini. Nantikan live Kak Teh pada seterusnya. Esok Kak Teh ada buat live juga. Esok berkenaan dengan topik topik apa ya esok? Apakah, okey, ni topiknya. Apakah yang anda mahukan dalam kehidupan? Topik ini pun sangat penting sebab bila keadaan kritikal macam ni, macam mana anda nak dapatkan perkara-perkara yang anda nak. Dia ada formulanya yang tersendiri. Nantikan live Kak Teh pada hari esok. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.